Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 30 Oktober 2024. Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah JRS, Pakatan Harapan PH Plus menekankan kepentingan prinsip politik sopan santun, perpaduan dan pembangunan sebagai acuan membawa Sabah ke arah kemajuan dan kemakmuran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor berkata, 3 prinsip berkenaan penting untuk dipelihara dan diamalkan sesuai cara hidup masyarakat Sabah yang ramah, bertoleransi dan harmoni. Pembangunan kepercayaan etnik perlu dikekalkan demi kerukunan dan keharmonian hidup bermasyarakat. Demi kepentingan rakyat Sabah dan juga negara kita, kerjasama untuk mewujudkan kestabilan politik itu amat penting supaya kita boleh merancang program-program pembangunan untuk rakyat, terutama mereka yang tinggal di luar bandar, di mana-mana yang memerlukan pembelaan daripada kerajaan negeri. Itu kita fikir kita punya JRS, kekuatan kita. Dato' Haji ditemui media selepas merasmikan persidangan perwakilan tahunan Parti Bersatu Sabah PBS ke-39 di Dewan Hong Kong Keesaan Penampang. Pada masa sama, kestabilan politik perlu dipertahan sebagai asas kemajuan dan kesejahteraan dalam membangunkan negeri. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Haji yang juga pengerusi JRS berkata, keluarga besar JRS PH Plus berkongsi objektif demi memartabatkan kepentingan rakyat dan negeri. Kerjasama dijalin ke arah Sabah bersatu, progresif, dinamik, aman dan sentosa, berlandaskan konsep memperkukuh kesatuan dalam kepelbagaian. Kerajaan negeri menyampaikan insentif berjumlah RM2.19 juta kepada atlet yang berjaya memenangi pingat dalam Tamasya Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma Sarawak 2024. Insentif tersebut disampaikan Menteri Belia dan Sukan Negeri Datuk Elron Angin mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Noor dalam majlis penyampaian insentif kemenangan Tamasya Sukma dan Para Sukma Sarawak 2024 di Kota Kinabalu. Datuk Haji dalam ucapannya yang dibacakan Datuk Eldron merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada semua atlet yang telah mewakili Sabah di kedua-dua tamasya berprestij itu. Kerajaan negeri turut memberi penghargaan kepada jurulatih dan pengurus pasukan Sukma dengan insentif berjumlah RM245,000 dan RM250,500 kepada jurulatih dan pengurus pasukan Para Sukma. Datuk Haji berkata kerajaan negeri akan terus memperuntukkan perbelanjaan besar termasuk penyediaan prasarana dan teknologi terkini bagi memenuhi keperluan atlet dan belia berlatih dengan lebih efisien. Beliau menyuruh semua pihak berkaitan dalam pembangunan sukan termasuk jurulatih, pengurus dan atlet memanfaatkan kemudahan disediakan untuk meningkatkan pencapaian dalam bidang sukan masing-masing. Turut disampaikan ganjaran RM50,000 kepada pelari negara independen yang mendapat pingat gangsa dalam acara 100 meter pada Sukan Paralimpik Paris 2024. Manakala atlet renang Syahafiq Abdullah yang dipilih sebagai pemenang anugerah atlet lelaki terbaik Para Sukma turut menerima insentif tambahan RM10,000 selepas membawa pulang 4 pingat emas, 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Kerajaan negeri menyambut baik peningkatan peruntukan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kepada RM360 juta dalam Belanjawan 2025. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, peningkatan peruntukan itu dapat merancakkan lagi aktiviti memerangi gejala rasuah dengan kerjasama kerajaan negeri melalui bahagian integriti dan governance Sabah. Datuk Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan menyatakan demikian dalam Majlis Pelancaran Minggu Integriti Peringkat Daerah Tambunan di Tambunan. Ini akan membantu kita mengurangkan gejala rasuah dan salah guna kuasa. Dan dengan itu harapan kita adalah kerajaan akan menjadi lebih kukuh, lebih efisien dan perkhidmatan kita kepada rakyat akan menjadi lebih bermakna lah. Datuk Dr. Jeffrey berkata kerajaan negeri akan memastikan kesemua 132 agensi negeri di pelbagai peringkat bebas daripada jenayah rasuah sekaligus memberikan perkhidmatan terbaik dan adil kepada rakyat.
Peserta program Asas Bengkel Keusahawanan perlu memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh untuk menceburi bidang perniagaan bagi menjana pendapatan keluarga. Setiausaha Politik kepada Menteri Keuangan Datuk Rina Jainal berkata, pelibatan usahawan berjaya sebagai moderator dilihat mampu memberi inspirasi kepada peserta melalui perkongsian pengalaman. Bengkel ini juga menyuntik semangat peserta berkecimpung dalam bidang keusahawanan, seterusnya melahirkan lebih ramai usahawan berjaya serta mempunyai jenama yang kukuh dan dikenali. Satu bengkel keusahawanan yang telah kita kedal pasti seramai 40 orang daripada kukusan yang ingin kita berikan lebih banyak, membuka lebih banyak peluang ya untuk mereka mendapatkan bantuan dan support daripada kami sendiri pihak pejabat adun. Datuk Rina ditemui pemberita selepas merasmikan program Asas Bengkel Keusahawanan anjuran Pejabat Dewan Undangan Negeri Adun Kukusan. Beliau juga menggalakkan usahawan di daerah Tawau mempelbagaikan produk mereka bukan sahaja untuk pasaran tempatan, malah ke seluruh negara. 4,326 pelajar Sabah mendapat manfaat pembiayaan pendidikan kumpulan Yayasan Sabah tahun ini yang melibatkan program biasiswa menengah, program pinjaman dan program biasiswa tahun 2024 dengan peruntukan RM68 juta. Pengarah Yayasan Sabah Datuk Seri Gulam Haidar Han Bahadar berkata, pembiayaan itu bagi memastikan tiada pelajar tercicir daripada pendidikan berkualiti sama ada di dalam negeri maupun luar negara. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Majlis Convocation ke-27 Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS di Kota Kinabalu. Seramai 228 graduan menerima sijil dan diploma dalam 11 bidang peringkat sijil dan 13 bidang peringkat diploma. Turut disampaikan anugerah graduan cemerlang kepada 15 penerima, anugerah ketua eksekutif 4 penerima dan anugerah pingat emas APE kepada seorang penerima. Bapa saya lah, memang kekuatan saya datang daripada orang dan juga orang inspirasi saya. Kerana mereka berdua ni adalah guru. Jadi saya juga bercita-cita untuk menjadi seorang pendidik. Orang ramai di Pelawar bersama-sama memeriahkan Festival Museum 2024 yang akan berlangsung di Rumah Tradisional Kampung Warisan Fasa 2 pada 2 dan 3 November ini. Festival 2 hari itu bertujuan memberi pendedahan dan kefahaman kepada masyarakat tentang warisan budaya rakyat di negeri ini. Pengarah Jabatan Muzium Sabah Arif Abdul Hamid berkata, festival tersebut akan mempromosi pementasan budaya tradisional, perubatan tradisional serta makanan dan minuman tradisional pelbagai etnik tempatan. Sekiranya miss acara ini merupakan satu kerugian yang cukup besar. Ya, sebab di sinilah kita boleh melihat, untuk ini foreigner, kita boleh melihat bagaimana rencam budaya masyarakat di negeri Sabah ini. Arif ditemui pemberita RTM ketika ditemui selepas menjadi tetamu segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Festival kali ini turut dijayakan dengan kerjasama Persatuan Ngajat Iban Sarawak yang akan mempromosi 5 kumpulan etnik Bumi Kenyalang dalam pementasan budaya kepada masyarakat Sabah. Masyarakat India di Sabah tidak melepaskan peluang meraihkan sambutan Deepawali atau Pesta Cahaya esok. Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah, Datuk S. Karunaniti berkata, kemeriahan sambutan Deepawali dikongsi bersama-sama masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Dato' S. Karunaniti berkata meskipun masyarakat India merupakan golongan minoriti di negeri ini dengan kebanyakan mereka adalah kaki tangan sektor awam dan swasta, namun sambutan Deepawali tetap meriah. Ini kerana ia turut memperlihat keharmonian dan perpaduan yang wujud di negara ini. Dato' S. Karunaniti menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kamibah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Deepawali atau Diwali diraih bagi menandakan kemenangan kepada mereka yang berbuat baik dan akan menghapus kejahatan. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.